Jadi saya akan bahagikan perbincangan pada malam ini kepada beberapa fasa lah. Iaitu tentang Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua lah. Yang tu yang sudah berlaku dah. I would like to divide tonight discussion by two. World War One and World War Two. Okay, itu yang confirm yang telah berlaku. Saya tulis satu buku. Setengah daripada tuan-tuan telah mendapatkannya, setengahnya belum dan boleh dapatkan lah insyaAllah. Nanti kita tengok dekat ruangan komen lah. Okay. Kau percaya konspirasi, tapi buku ni bukan tentang konspirasi, buku ni tentang geopolitik dunia. This book I wrote in Malay, but we will discuss further about this book in English and in Malay, dual language insyaAllah. Okay. So kita akan tengok insyaAllah bagaimana sebelum permulaan Perang Dunia Pertama berlaku tercetus beberapa revolusi dalam beberapa buah negara. Kalau saya boleh lukis di sini nak bagi tuan-tuan nampak, saya buka mic ni Sat. Saya nak pegang buku kali. Okey. Tercetus beberapa revolusi. Okey, kalau dapat saya bahagikan di sini, kita bagi macam nilah. Okey. Ini World War One, World War Two. Okey. Sebelum berlaku World War One tercetus 1914 1914 kan. World War Two 1939. Okey. Dia sampai 1919. Lebih kurang lah. Okey, sini sampai 47 lah. Tak apalah. Okey, saya tak apalah, tak mau fokus kat tahun lagi, sekejap lagi kita pening. Tak apalah. Okey. Sebelum berlaku World War One. Okey, sebelum berlaku World War One, berlaku beberapa revolusi di negara Eropah. Okey, kalau dapat saya tulis di sini, beberapa negara Eropah mengalami revolusi. Semua mengetahuinya, England menghadapi revolusi. There was a revolution in England. England ada revolution. Kalau tuan-tuan ingat ada Cromwell dan sebagainya, saya tulis dalam buku ni. Kemudian Amerika, USA 1776 kan. Kemudian apa lagi yang berlaku revolusi? Rusia, Bolshevik Revolution, Russia. Kemudian France, semua orang tahu lah revolusi Perancis terkenal. Okey, ini antara negara-negara yang telah berlakunya revolusi sebelum berlaku Perang Dunia. Kalau saya dapat highlight tahun di sini, okey, saya tunjukkan tahun di sini. Okey, perang dekat England itu berlaku beberapa revolusi melibatkan Oliver Cromwell, revolusi berdarah di England kan. Kemudian sampai tercetusnya England itu, monarki dia jatuh, the fall of England monarch. Kemudian sambung balik. Okey, kemudian 1660 itu. Ingat 1660 dia berlaku 1660 restoration of England monarchy. Okey, 1660 restoration of English monarchy. This is World War One. Alright, asal saya madam. Okey, wait. Tunggu saya ada World War Two. Okey. Sini 1660 restoration of England monarchy. Kemudian USA, dia punya revolution dia mencetuskan kemerdekaan, independence of ataupun the United of United States of America kan. 1776. Kemudian dalam Perancis punya revolusi berlaku tahun bila? Okay. Revolusi di Perancis, di Perancis yang melibatkan King tu kan. Perancis yang melibatkan beberapa keterlibatan tokoh-tokoh, termasuk Duke of Orleans dan sebagainya. Tetapi revolusi Perancis yang terkenal kan melibatkan Raja Louis, kemudian mencetuskan revolusi Perancis yang menyebabkan di sudut politiknya kuasa-kuasa luar masuk dan sebagainya. Tetapi dia berlaku dalam tahun 1789. Okay. French Revolution. Dan Rusia, semua orang tahu Bolshevik Revolution tercetus dalam tahun yang melibatkan Tsar Nicholas kedua. Okey, saya tak tulis tahun kat sini. Oh lemak, tak tulis tahun. Asal dia 1920-an ni, revolusi Rusia.
Okay. Alright, tak tahu hitung kat sini pada. Tuan-tuan check lah revolusi di Rusia 1920-an ataupun sebelum tu lagi, Bolshevik Revolution. Boleh check lah nanti. Okey, yang tercetus di Rusia. Okey, baik. Then selepas berlaku yang tu, kita simpan dulu. Okey. So this revolution that has happened in Europe, England 1660, the restoration of England monarchy, USA 1776, independence from USA, Russia Bolshevik Revolution, I forgot dia terlupa tahun tu. Okay, kemudian France, Revolusi Perancis 1789, France Revolution 1789. So these countries, negara yang they had experienced revolution. Okay. Dan okay, selesai yang tu lah. England, USA, Rusia, Perancis. Okay, sekarang kita pergi kepada World War I. Peristiwa World War dia tercetus. World War I tercetus disebabkan diceritalah kerana krisis di Yugoslavia, pembunuhan beberapa orang tokoh di sana, krisis Austria-Hungary dan sebagainya kan. Tapi itu satu sudut. Saya tak mau pergi panjang lah, saya ceritakan dalam buku ni details. Tetapi Perang Dunia Pertama tercetus dalam tahun 1914 kan. World War I tercetus 1914. Bila kita baca the factors that lead to World War I, pembunuhan, the killing of Duke Ferdinand kan, penguasa di Austria-Hungary lah, Sarajevo, semua tu tak apalah perbincangan itu details. Tetapi saya nak beritahu World War I happened in 1914. Sorry, yes, 1914. Negara yang terlibat dalam World War I itu yang saya nak petik di sini. World War I tercetus di antara negara-negara ini, dua buah kuasa, iaitu kuasa tengah dengan kuasa bersekutu. Bersekutu bahasa Inggeris apa? Okay. World War I tercetus antara kuasa tengah dengan kuasa bersekutu. World War I melibatkan kuasa ini, okay, kuasa tengah central dengan alliance lah. Sekutu bahasa Inggeris itu tentang pok dah tak ingat. Tapi yang di sebelah sini adalah Germany, Ottoman ataupun Ottomania, Bulgaria, Austria-Hungary. Dan satu lagi kat sini Itali. Okay. Kalau kita perhatikan, if you notice that all countries that had experienced revolution before World War, all of them are in one team. Semua negara yang berlaku revolusi sebelum itu seolah-olah ada satu hidden agenda, ada satu hidden power yang menyusun agar setelah berlaku revolusi, berlaku peralihan kuasa, menyebabkan ada satu kuasa yang menarik agar semua negara yang berlaku revolusi itu disusun dalam satu geng. Tengok, adakah ini kebetulan? England, USA, Rusia, France, Itali ni duduk dalam satu geng, bertempur dengan geng ni, Central, they versus England. So ini bertempuran dalam World War I. Okay, setakat tu clear. Tak apa, kita akan pergi lagi. Okay, dia kena tengok buku, kita pegang map, pegang ni 3-4 kali aja. Tak apa. Okay, 1914. Okay, Perang Dunia bermula 1914. Since 1914, World War I begins in 1914 and it ends in 1919. Tetapi Amerika Syarikat, USA, they just join the war. They join the war. Dia join perang
just during 1717. That means 3 years after the World War One begins, they just joined the war. So, America, what makes USA join the war? Because the bombing of their ships. Apa nama bahasa Melayu dia apa? Pengeboman kapal mereka. Kapal apa? Di sini ditulis di sini. Okey. Okey. Tujuan sebelah Amerika masuk kerana kapal mereka itu telah dibom oleh Jerman. Okey. Amerika cuma masuk perang dunia selepas kapal nama RMS Lusitania. RMS Lusitania. USA just joined the war in 1717 just after Germany had bombed their ship. RMS Lusitania. RMS Lusitania ni Amerika punya. Dia dibom oleh Jerman pada 17 ni, ya Allah. 19. Pada 1915 tak silap. Dia Amerika dia play victims. Dia seolah-olah macam dia kata kami ni mangsa lah, kami tak mau join perang pun. Okey. Kami tidak we don't have any intention to join the war. But when German bomb our ship, then we have no choice. We need to join the war because our ship was bombed by German. Macam itulah. Kami tak mau join perang pun, tapi Jerman yang pergi bom kapal kami. Kami kena join perang. Padahal sebenarnya kapal dia ini dibom dalam kawasan perang, dalam war area. Okay. Jerman dah keluarkan arahan awal, jangan lalu kapal, jangan lalu ni kawasan perang. Tetapi sengaja dia pergi suar tengkuk lalu juga agar dia bom. Memang they ask to be bombed by German. They pray to be bombed by German. Why? Because they want to find reasons to join the war. Itu tujuan dia. Dia nak cari tujuan. Kami nak cari alasan untuk join war. Kalau kami pergi join saja nampak macam kami jahat. So kami nak orang anaya kami dulu baru kami pergi join perang. Orang tak ada anaya depa. Jadi depa kena play agar mereka dianayakan. Sebiji pula dia macam WTC. Dia nak serang Afghanistan tak ada pasal susah. Nak serang Iraq tak ada pasal susah. Maka dia bom bangunan dia sendiri WTC. Maka dia menggunakan alasan itu untuk dia pergi serang negara orang. Ini taktik ini sudah bermula pada World War One lagi. Ingat, Amerika just join the war 1917. 2 tahun saja perang. They just fight in 2 years, then perang tamat. Perang dunia tamat oleh apa? Oleh perjanjian, kan? Okay. Perang dunia pertama tamat oleh Versailles Treaty. Dan treaty. Okay. Versailles Treaty, saya tulis kat dalam buku ni detail lah. Okay. Versailles Treaty, perjanjian pendamaian antara semua ni, tetapi perjanjian yang tidak adil. Jerman kena banyak duit. Saya tulis dalam buku ni detail lah, tapi dalam video ni saya tak mau cerita detail lah. Okay. Tapi dalam ni saya cerita, dalam buku saya cerita detail. Tapi untuk malam ni saya nak cerita perjanjian Versailles Treaty ni berat sebelah. Jerman seolah-olah menjadi mangsa. Dia lah kena bayar semua. Dia tidak boleh ada tentera laut selepas tu. Dia tak boleh mengkayakan tentera dan sebagainya. Boleh kena bagi duit dan sebagainya. Akhirnya menekan Jerman dalam perang ni. Mana sebenarnya madam? Jatuh kot tali. Okay, Versailles Treaty. Okay, selesai World War One. Ingat, Versailles Treaty adalah dikatakan perjanjian penamatan Perang Dunia Pertama. Tapi sebenarnya yang kita tidak sedar adalah Versailles Treaty bukan perjanjian untuk menamatkan Perang Dunia Pertama. Sebaliknya, Versailles Treaty adalah perjanjian untuk memulakan Perang Dunia Kedua. Bagaimana? Dengan melahirkan satu watak nama Hitler. Dialah Hitler was the man who said that, yang mengatakan saya akan mengoyakkan isi perjanjian Versailles Treaty. Dia mewujudkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat Jerman yang bangkit
Hitler untuk fight, cabar balik kuasa-kuasa bersekutu ni untuk meletuskan Perang Dunia Kedua. Baik, Perang Dunia Kedua berlaku, siapa antara dengan siapa pula? Kita tengok. Perang Dunia Kedua meletus. Okey. Perang Dunia Kedua meletus. World War II. World War II meletus 1939 sampai 1945. 6 tahun. Okey. Ingat yang mencetuskan dia apa? Ketidakpuasan hati Jerman terhadap Versailles Treaty. Macam kata tadi lah. Kalau Versailles Treaty itu adil, mungkin tidak berlaku dah Perang Dunia Kedua. Tapi kerana tak adil lah menyebabkan berlaku Perang Dunia Kedua. Jadi dia memang, they ensure that Versailles Treaty function as berfungsi sebagai satu medium untuk mencetuskan, to trigger the anger for the German to fight, to repeat lah bahasa Melayu dah, bahasa putih ni lah. Okay, untuk rebel, untuk lawan. Okay. Jadi itu fungsi Versailles Treaty. Ingat lah, fungsi Versailles Treaty itu untuk mencetuskan balik, to trigger World War II. Sebab tu dia dibuat, memang dia diplan, intended to be unfair, Versailles Treaty. Why? Cause to trigger the anger for German. Who create the anger? Hitler. Baik. So, saya baca sikit the isi perjanjian of Versailles Treaty. Germany acknowledged that it was solely responsible for causing the war. Germany returned the border region of Alsace-Lorraine to France. Germany surrendered small amount of German territories to Belgium. Okay. France occupied German core Saar region for 15 years. Banyaklah Jerman kena bayar and so on. The German army would be limited to 100,000 volunteer troops. Okay. Germany was forbidden to have an air force or U-boats. Germany would have to pay war reparation. Semua it is unfair. Okay. Germany has to pay. Germany has to be limited and so on. And that makes German angry. Menyebabkan Jerman marah. That was the role of Versailles Treaty actually. Itu tujuan Versailles Treaty buat. As Versailles Treaty not to end the World War I, but Versailles Treaty is to trigger the World War II. That is the role of Versailles Treaty. Baik. Then, so berjayalah berlaku World War II. Dalam World War II, okay, negara yang terlibat adalah, kita nak pergi negara yang terlibat tu. Okay, antara puak Berikat dengan puak Paksi. Axis dengan apa? Berikat apa berikat? World War II antara berikat bahasa Inggeris pada orang. Puak Axis dengan puak apa? Di sini ada apa? England. Sini ada USA. Di sini ada Rusia ataupun Soviet lah. Okey. Di sini ada Jerman. Okey. Jepun. See the changes. Can you see the changes? Can you notice the difference? Boleh perasan tak perbezaan dia? Okay. Buat berikat ni bahasa Inggeris. Berikat. Axis lawan berikat. Apa? Axis versus Allah, dia tak main. In English apa benda ni, tak apa. So can you spot the difference? Italy which is dalam tim yang belah sini before, during World War I, Italy was on this side, right? During World War I, but during World War II, no, Italy had moved to this team, this side. Why?
siapa yang pernah mengenali ini, dia tahulah macam mana. Okay. So Italy dah move. Tapi dalam buku ni saya ceritakan details lah kenapa Italy move. Sebab dia dikhianati, dia tidak diberikan kekayaan dan sebagainya. Okay. Selepas tamat Perang Dunia Pertama, Rusia diberikan kekayaan, diberikan wilayah yang besar agar tertubuhnya satu kesatuan yang besar ni, Rusia ni. Okay. Port ini they had given, they gave Russia everything that they need. That's in order to Russia dia expand dia punya country, dia besarkan kuasa dia. Tapi Italy does not get apa yang dijanjikan. So Italy merajuk, ataupun Italy dah move ke sini, tapi Rusia sedang dikayakan. The enrichment for Russia. Why? Sekejap kita akan sambung. Kita akan ceritakan yang tu. So di sini. So seperti biasa berlaku. Okay, nampak sekarang ni. Again, this is the second time during World War II, USA again they play victims as well. How? Macam mana Amerika play victim? Amerika just joined the war during in World War II. Okay, they just joined the war in 1941. Mereka hanya join Perang Dunia Kedua pada 1941. Even the World War II has started 2 years before, but USA just joined the war during 1941, during Pearl Harbor attack. Okay, selepas penyerangan Pearl Harbor, so barulah actively they join the war. Same agenda, same scripts, kaedah yang sama, skrip yang sama. We don't have any intention to join the war, but when the Japanese attack our Pearl Harbor, so we got no choice, we need to join the war. Kami tak mau perang pun. Okay? Kami tak suka perang, kami suka damai. Tetapi siapa suruh pergi serang pelabuhan kami? Maka kami terpaksa lah join perang. Dengan cara macam mana? Kami pergi bom lah Hiroshima dengan Nagasaki by bom atom. Ini skrip yang sama seperti mana saya sebut tadi, WTC dan sebagainya. Okay? They play victims. Itu saya kata, skrip sejarah berulang. Okay? Sedangkan kita mengetahui masa itu kuasa Jepun kuat dengan kamikaze-nya, dengan tentera-tentera pilotnya. Kenapa mereka pergi suar tengkok, pergi adakan harbor, pergi adakan port di situ, mengumpulkan tentera-tentera laut di situ, sedangkan berdekatan dengan Hawaii, berdekatan dengan Jepun. Itu suar tengkok, itu bunuh diri, suicide. Tapi itu yang mereka buat. Memang dia nak dibom. Okay? They want to be bombed by Japanese. Why? Create alasan that created reason for them to bomb Hiroshima and Nagasaki and to show to the world that we are new world power. We got atom, we got nuclear power. So dia telah Hiroshima dengan Nagasaki berlaku sebagai signal. Okay, the bombing of Hiroshima and Nagasaki had happened as a signal to the world that America has rise. The new world power. Itu boom, letusan itu menunjukkan kuasa dunia baru telah muncul. Okay. Dan perang set tamatlah 45. Okay. Maka tamatnya Perang Dunia Pertama, kedua, okay, if World War I has ended by Versailles Treaty, World War II has ended by United Nations. UN. Again, same script, same agenda. As they told us that Versailles Treaty adalah perjanjian pendamaian to create peace, but dia bukan create peace, dia ialah yang trigger another war. Same things goes to United Nations. We have been told that United Nations dibuat, has been created to create peace, to police the world. But then United Nations, as we can see, how unfair, what has happened in Palestine, what has happened in Iraq, what has happened in Rohingya and so on, they trigger the anger. Okay, how the veto, kuasa-kuasa negara-negara veto, kan, ketidakadilan dan sebagainya. Saya cerita detail dalam ni, tapi tuan-tuan boleh baca nanti. Tapi dia akan
trigger kemarahan yang akan mencetuskan another war nanti. Nanti. Tak tahulah bila. The next war. Tapi ini. Same roles as Versailles Treaty. Baik. How Amerika dia boleh naik? Okay. Sebab England sudah, dalam ni diceritakan details, England telah kehabisan banyak duit. Britain lah. Okay. Britain telah kehabisan banyak duit. Britain dah perang banyak dan so on. So, dia telah kehabisan banyak duit. Maka, dia telah slow down. England slow down cause they had joined actively in both war. So, tak ada duit. So, they slow down. Then, the rise of this power. Okay. As we can see today, the rise of USA. Why? Sebab tu dia join Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama pun second half. Dia join Perang Dunia Kedua pun second half. Okay. Sebab tu dia masih ada kekuatan tu lagi. So sekarang ni kita dalam tahun 2020. Okay. Kita sedang menghadapi satu kerenah baru. World War 3 berlaku atau tidak, akan berlaku bila dan bagaimana tak tahu. Tetapi seperti mana jangkaan, seperti mana pengkajian geopolitik ini, beberapa pancang yang telah dicetuskan. Itu bagaimana okay, World War 3. Okay. How? Tak tahu, tetapi mesti berkaitan dengan UN. Okay. Ketidakpuasan hati terhadap UN. Same rules as Versailles Treaty. Then kita tengok blok, kita kaji blok yang wujud hari ni, the existence of present blok, iaitu hari ini it looks like war between two blocks, iaitu blok socialist dengan blok kapitalis lah, senang nampak kan, in simple words, capitalist and socialist, iaitu di sini ada USA, okay. Adalah geng-geng dia macam Saudi, okay, macam Israel, macam ada 3-4 negara lain lah, okay. Ada blok-blok dia ni macam France and so on lah. Tapi di sini ada Rusia, China, Iran, dan adalah negara-negara lain. Okay, so okay, they not announce this block. Okay, they did not announce this block, but it can be seen the friendship between those country, the quarrel between this both side of the country. So it looks like this block macam ni, dilihat macam blok yang macam ni. Okay, Russian block with China, Iran and so on, and North Korea, and sini blok USA, ada several countries that pro America. If you notice that just now I had told you, saya dah bagi tahu tadi, how during World War 1 Italy on this side, and when World War 2 they go for that side. Same things goes to Russia. During World War 2 they are on this side. One more lah, Britain lah, England. During World War 2 Russia on this side. During World War 1 Italy on this side, and when World War 2 they go to this side. Same things, Russia, World War 2 this side, World War 3 they looks like to be on this side. Nampak? Sebab tu saya sebut tadi, that's why I told you before, the enrichment to Russia, pengkayaan Rusia dalam Perang Dunia Kedua, diberikan kekayaan, keluasan kuasa Soviet kan, agar dikumpulkan satu blok yang besar untuk dia kuat di sini, agar bila cetus perang nanti dia satu perang yang malhamah kubra. Okay, di sini, dan it has happened. Dah memang macam tu lah, hidup main kot ni dah. Baik, satu, okay, percaya atau tidak, dia memang berlaku macam tu sekarang kan. Ini bukan konspirasi, ini cerita geopolitik. Dan satu wacak baru muncul. Ini
Israel. Okay, new country, new baby. Okay, newborn. Same things, same script. They would play victims. Dia akan main macam dia jadi mangsa. Dia tak menyerang pun. Orang serang dia, Iran serang dia, ni serang dia, nu serang dia. Dia terpaksa defend themselves and so on. Dia akan play victims. Okay, dan dia akan direhatkan. Okay, reserved as USA had been reserved by Britain before. Same things, same script. Israel had been reserved by USA. Because after finish World War II, when World War II finished, Britain had slowed down and USA has raised up. Same things, same script. Maybe in World War III, USA would slow down. Same things, same script, and this power will rise up. Okay, same things. Itu in a simple way, in a simple explanation. Lebih details, lebih konkret, lebih dapatan dalam ni lah. I wrote this book but in Malay. Okay, so saya tak sentuh langsung konspirasi malam ni. Saya tak mau. Ini politik rasmi, geopolitik, dan tuan-tuan boleh baca dan kaji sendiri. Memang berlaku begini. Kalaulah berlaku yang ni, okay, inilah blok-blok yang wujud dan ini yang akan dilahirkan. Raise up. Okay. Sebab itu sekarang ni kita dapat tengok kekacauan ekonomi Amerika Syarikat. Dia telah ke arah itu. Okay. Tengoklah macam mana. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak analisis perang dunia yang boleh dapat kita kongsikan. Kita kongsi analisis ni bukan untuk kita seronok dengan perang ni. Tapi kalau boleh lah, kita tak maulah berlaku. Kalau boleh, we pray for this war will not happen. We hope for that. Tapi tak tahulah, okay, macam mana dunia ni kan. Tapi kalau berlaku, if it happen, it will be this way between these two blocks and those countries. Okay, so stay tune. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan geopolitik pada episod-episod yang lain nanti. InsyaAllah teruskan bersama-sama dengan channel ini, The Ilmu Rijal. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.